KPM. Alamak, dah lambat tapi semua dah ada topi dah ada, boots dah ada. Kejap. Tapi kenapa ada sisa makanan dekat sini? Kenapa ada nasi basi, ada kulit bawang, kulit telur. Cikgu kata nak buat baja kompos, tapi ini barang-barang untuk kita berkebun. Aduh, tak apalah kalau macam tu. Tapi kan bila Ifan nampak hijau-hijau dekat sini, Ifan nak menyanyi sikitlah. Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Badan Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM. Bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Baik, untuk hari ini kita bawakan satu kelab yang cukup istimewa, iaitu Kelab Alam Sekitar. Jadi sebelum itu, kita nak tahu juga siapakah guru yang akan bersama Ifan hari ini. Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan bersama hari ini. Kita nak persilakan Cikgu Halinda dari Sekolah Kebangsaan Taman Sungai Besi Indah. Silakan Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, sihat alhamdulillah. Okey. Ifan sihat? Sihat. Macam inilah saya. Lagi sihat sebab ada cikgu dekat sebelah. Okey. Untuk hari ini kita dalam kelab alam sekitar, betul? Betul. Jadi untuk hari ini, seperti yang saya katakan tadi, kita nak buat baja kompos. Tapi Ifan nak faham dulu, baja kompos tu apa sebenarnya cikgu? Okey, baja kompos itu sendiri adalah maksudnya bahan buangan yang boleh melalui proses perebutan untuk menjadi baja. Okey, kerana ada nutrien yang lengkap. Dan dia terdiri daripada sisa-sisa bahan makanan harian yang kita buang dan juga bahan kering seperti daun kering dan sebagainya. Itu maksud kompos. Itu maksud kompos. Baik, Yes. kita dah faham mengenai kompos ni. Mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi kaedah untuk kita buat baja kompos macam mana pula? Okey, yang pertama sekali kita cikgu-cikgu dan murid-murid boleh bekerjasama dengan pihak kantin. Okey, macam mana nak kerjasama tu cikgu? Jadi pihak kantin boleh sediakan satu tong sampah untuk mengasingkan sisa makanan saja. Jadi secara tak langsung, murid-murid boleh dilatih untuk mengasingkan sisa makanan satu tong, pinggan kosong di satu tempat. Yang keduanya, murid-murid akan mengenal pasti sisa makanan yang mana yang boleh kita jadikan sebagai kompos, yang mana yang tak boleh. Ada yang tak boleh juga? Ya, betul. Bukan semua sisa bukan makanan kita semua boleh yang jadikan boleh. sebagai kompos. Okey, dan seterusnya setelah pelaksanaan kaedah baja kompos itu, kita akan biarkan selama 4 hingga 5 minggu. Okey. Dan kita akan tunggulah hasil kompos tersebut. Baik, itu dari segi cara untuk kita buat baja kompos. Mungkin kita boleh lihat pula daripada objektif kita melakukan aktiviti ini di sekolah, cikgu. Okey, dalam kelab ni, objektifnya sebenarnya yang pertama yang seperti saya sebut tadilah, murid-murid akan lebih faham tentang sisa makanan ni sebenarnya. Daripada sisa makanan kita boleh jadikan sebagai sesuatu yang baik untuk tumbuhan, iaitu kompos. Kemudian kita dapat hasilkan sesuatu yang kompos yang mesra alam. Menjadi pendapatan. Dan seterusnya kita tidak kita jimat kos lah untuk beli baja kimia. So dekat depan kita ni, cikgu nak kenalkan dulu sisa makanan ataupun sisa dapur. Yang sebelah kanan cikgu ni, ialah sisa makanan yang tidak boleh dijadikan sebagai kompos. Tidak boleh? Tidak boleh. Kita katakan tidak kepada sisa makanan ini. Yang pertama ialah susu. Segala produk tenun susu kita tidak boleh jadikan sebagai kompos. Oh, memang tak boleh langsung faham. Yang kedua, nasi yang telah basi. Lagi satu, cikgu. Yang lagi satu ialah apa ni? Kulit kerang. Seperti kulit kerang, kulit yang keras lah, ataupun tulang pun tak boleh juga. Tak boleh. Dan akhir sekali,
sisa makanan yang berminyak, yang grease pun tidak boleh, seperti dedak ayam, Okey. ataupun yang berminyak lah. Yang berminyak memang tak boleh langsung kita Yes, guna. kalau isi Okey. ikan, perut ikan boleh. Boleh, tak tak ada masalah. Baik, Yes. itu antara sisa makanan yang tidak boleh diguna pakai semasa Tidak boleh. kita nak buat baja kompos. Dan beralih pula ke sini, cikgu. Okey. Okey, kita nak lihat apa yang boleh. Okey, ini adalah sisa makanan yang kita boleh jadikan kompos. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, kulit pisang. Kulit Okey? pisang. Kulit pisang tu Okey. kan, kalau kita dah makan jangan kita buang. Betul. Alright, kita asingkan dalam satu plastik, kulit buah-buahan seperti limau, macam-macam lagi, semua kulit buah-buahan. Okey, dan nanti kita akan kecil-kecilkan. Ini cikgu bagi tahu contoh Baik. dulu. Okey, kemudian kulit bawang. Kulit bawang boleh pakai juga. Kulit bawang. Oh, okey. Okey, bukannya bawang, kulit bawang. Kulit bawang. Okey. Kemudian kulit telur. Contoh, okey. Ini sebelum kita leraikanlah. Betul. Okey, ini sisa sayur. Okey, bahagian daun tu kan kita masak. Betul. Okey, selalu kan batang memang kita yang tak tolak tepilah. tepi kan. Jadi jangan buang. Okey, boleh berbakti kepada tanah dengan menghasilkan kompos. Berbakti kepada tanah Ah. menjadi baja kompos. Okey. Okey, roti pula macam mana? Roti. Kalau dah berkulat, tidak boleh. Dia kata dekat sini tidak boleh dijadikan sebagai kompos. Baik. Alright. Dan seterusnya, Cikgu. teh. Okey. Teh ni bila dah kita tapis, alright, kita keluarkan. Cikgu sarankan keluarkanlah dia punya serbuk ni untuk kita jadikan juga sebagai kompos. Baik. Kalau kita masukkan ni sekali, okey, Boleh boleh, tapi nanti dia tidak hancur lah. Oh, Baja tu okey. nanti tak cantik lah. Dia akan ada juga serpihannya. Lebih baik kita keluarkan Kita dulu keluarkan daripada terus. plastik Yes. ni lah. Baik. Okay. Dan seterusnya, Ini, cikgu. daun-daun kering. Mhm. Okey, daun kering, dan akhir sekali pun di sekeliling kita pun boleh kita Betul. petik untuk jadikan sebagai kompos, iaitu daun hijau. Daun hijau. Sama macam lagu Zainal Abidin lah. Okey. Baik, terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen kali ini. Kita dah mengenali apa itu baja kompos, dan selepas ini kita akan membuat aktiviti yang cukup menarik. Jadi, teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali, kita dah berhasil memasak bersama dengan Cikgu Hanida. Dan juga Ifan. Betul ke rajin memasak ni, Cikgu? Tu masalahnya macam pelik je. Salah Kita sangat. bukan masak. Okey. Kita masih lagi dalam kelab alam sekitar. Baik. Tapi kali ini kita nak buat terus baja kompos. Okey, Okey. Sebelum tu, cikgu nak terangkan dulu kompos ni sebenarnya terdiri daripada dua jenis bahan buangan. Yang pertama daripada green material. Okey. Okey, ini green material. Hijau Okey, ya. hijau. Okey, yang terdiri daripada daun-daun hijau, semua yang segar-segar lah. Baik. Sisa-sisa makanan juga termasuk dalam kategori Hijau. green material. Okey, ataupun rumput dan sebagainya. Dan seterusnya brown material yang perang ataupun coklat yang terdiri daripada daun-daun kering, nampak warna coklat kan? Lepas tu kertas, surat khabar. Oh, boleh digunakan juga? Boleh juga. Contoh, Okey. tapi hari ini kita ada daun-daun kering lah. Baik. Tanah kita boleh korek belakang rumah ke ataupun kita boleh beli dekat pasar raya yang berdekatan. Baik. Alright? Okey, dah ready? Dah bersedia? Okey, apa ni yang kita ada ni? Ini kita panggil apa, Cikgu? Ini Okey. macam garpu pun ada juga. Ini bukan? Okey, ini alat-alat untuk kita berkebun lah. Okey. Okey, so kita perlukan sudip. Sebenarnya Okey. kalau tak ada pun tak apa. Jangan risau. Murid-murid boleh ambil sudu pun boleh. Dengan okey. tangan pun boleh. Baik. Tangan tak pakai ni pun tak apa, lagi seronok sebenarnya Lagi kan. seronok. Situ Tapi lagi sebab seronok. aspek kebersihan dengan Cikgu, Ya, kita betul. kena jaga tangan kita Yes. juga. Okey. Jadi yang pertama, tanah. Okey, cikgu tunjuk dulu. Okey. Cikgu masukkan Okey. satu lapisan tanah. Lapisan yang tebal atau nipis, Cikgu? Okey, tak perlu terlalu tebal sangat sebab tengok Pada bekas saiz. yang kita guna Okey. ni lah kan. Jadi ini senang. Okey, kalau ada pasu kosong, murid-murid boleh gunakan yang ini. Okey. Jadi Ifan nak masukkan? Baik, boleh, Cikgu. Okey, kita buat kita satu-sama ambil satu lagi. Buat lapisan pertama. Yes, lapisan tidak terlalu pertama. tebal. Okey. Betul. Boleh sini, Cikgu? Boleh. Okey. Alright. Okey, seterusnya kita ambil lah sisa. Okey, kita mulakan dulu dengan daun kering dulu. Daun kering dulu. Okey. Okey. Kita Betul, nak Ifan. masukkan bahan-bahan yang Macam main berkaitan. masak-masak. Macam main masak-masak. Masa kecil-kecil kan? Teringatlah juga, Cikgu kan? Teman-teman sekolah dulu. Tapi Okey. kali ini kita nak buat baja kompos. Okey. Kemudian, Ifan pula masukkan. Okey, izinkan saya, Cikgu. Kita masukkan brown material ataupun
daun-daun kering yang kita ada kat sini. Ranting-ranting juga yang halus-halus ni pun boleh dijadikan juga. Okey, seterusnya kita ambil sisa. Okey, kita lapiskan dengan tanah lagi sekali. Okey. Lebih kurang macam kek juga sebab ada banyak lapisan. Macam kek lapis. Macam kek lapis, setuju. Okey, kita masukkan lagi lapisan tanah yang seterusnya. Yes. Okey, Ifan ambil sikit lagi. Okey, kita masukkan hanya lapisan yang nipis sahaja. Sikit lagi. Okey, selesai. Seterusnya kita ambil sisa makanan. Okey, kalau kita lihat dekat sini, apa sisa makanan yang cikgu dah campurkan dalam plastik? Okey, dalam ni ada sisa sayur, batang-batang sayur, kemudian kulit buah, kulit pisang. Kulit bawang pun ada. Kulit bawang pun ada, roti-roti, tapi jangan roti berkulat. Betul, roti yang masih fresh. Roti yang lebih kurang sikit hari lagi nak habislah tempoh tamat. Okey, Ifan pula. Baik, Ifan akan ambil sikit. So ini adalah campuran kita campak-campak. Campak-campak sahaja. Wah, macam memasak betul lah cikgu. Dan masukkan tanah. Tanah lagi, okey. Kena ingat langkah ni sebab untuk buat baju kompos kita kena pastikan lapisannya betul, ada tanah, ada bahan-bahannya. Okay? Kita kena masukkan satu persatu. Okay. Baik. Okey, Irfan nak buat. Tak izin cikgu Okey, kita masukkan lagi tanah untuk lapisan yang seterusnya. Okey, baik. Dan akhir sekali kita punya daun-daun segar ni. Tapi janganlah masuk macam ni terus. Okey, kena buat apa dulu? Kita kena racik-racikkan, haruskan, kecil-kecilkan. Sebab senanglah nanti dia nak terurai. Okey, ni kita dah masukkan. Okey, sikit lagi. Okey, selesai. Okey, dan terakhir, lapisan terakhir kita tutup dengan tanah. Okey, ni lapisan terakhir Ya. Oh, dah nak siap dah ni. Okey. Dah. Baik, teruskan dulu cikgu. Untuk yang lapisan terakhir ni mungkin sedikit tebal atau macam mana? Okey, ya, tebalkan sedikit, bagi tutup lah. Bagi tutup semua semua yang daun-daun tadi. Okey, Ifan pula. Baik, cikgu punya dah selesai. Okey, tanah ni pun pastikan kita hancur juga. Hancurkan juga. Oh, mungkin ada yang betul-betul tu kita hancurkan. Jadi satu lapisan tanah yang smooth je. Okey. Jadi baja yang terhasil pun cantik saja. Okey. Baik. Siap Ifan nak kita rata-ratakan dulu. Ratakan, jangan bagi nampak daun-daun hijau. Jangan bagi nampak hijau-hijau ni Okey. Kalau tak cukup kita tambah lagi cikgu. Ya, tambah lagi. Tambah lagi. Okey. Sebab itulah cikgu bawakan tanah. Tanah ni cikgu beli ke cikgu ambil dekat belakang rumah? Tanah ni cikgu beli. Cikgu beli ya. Okey. Sikit lagi. Okey. Baik. So tutup. Tutup. Sedia. Boleh nampak kan? Nampak cikgu? Okey. Jadi kita dah siap. Tapi sebelum tu kita sembuhkan air dulu. Okey, apa fungsi kita sembuh air ni cikgu? Kita nak bagi dia kekal lembab lah. Kekal lembab. Alright. Okay, baik. Okey. Wah, kita nak sembuh banyak mana cikgu? Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sikit. Dan sebenarnya semburan air ni kita kena pantau setiap hari sebenarnya. Setiap hari. Jadi kalau macam esoknya kita tengok dia kurang lembab, kita sembuh lagi. Sembuh lagi dan juga perlu kita gembur-gemburkan dia. Oh, inilah fungsinya. Okey, untuk kita gemburkan sebab tanah. dia kecil kan, jadi kita boleh gembur setiap hari. Baik. Jadi cikgu cakap sebelum ini cikgu dah ceritakan kepada kita untuk baju kompos ni siap lebih kurang masanya 4 sehingga 5 minggu. Ya, 4 hingga 5 minggu. Selama itu kita kena cek setiap hari sama ada tanah kita lembab ataupun tidak. Ya. Kita kena cek lah kan. Kalau terlalu kering nanti takut dia kuranglah kelembapan dekat situ, nanti susah untuk terurai. Depan cikgu ada piring ni. Nampak cikgu? Sebenarnya kita kena tutup. Okey, baik. Dan bila kita nak masukkan air, kita nak gemburkan dia, kita buka lah. Lepas tu kita tutup lah balik. Baik. Sampailah lebih kurang 4 hingga 5 minggu dan kita boleh tengok perubahan warna pada campuran baju yang kita Macam mana kita nak tahu sama ada baju kompos tu dah siap atau belum cikgu? Okey. Dia punya bahan-bahan kering tadi dah terurai. Dah terurai. Dah tak ada rupa dah bahan-bahan sisa makanan tadi. Okey, dah terurai bersama dengan tanah-tanah tadi. Baik. Okey. Terima kasih cikgu untuk penerangan kan? di segmen ini. Mudah saja untuk kita buat baja kompos. Tetapi bukan itu saja sebab banyak lagi proses selepas ini, tapi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Balai Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM selepas ini.
masih bersama kami tentunya di Badan Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM. Jadi, Cikgu Hanida, kita masih di sini. Kenapa kali ni kita ada botol pula di depan kita? Okey, baik. Kalau kita dapat lihat sekarang ni masih ada lagi sisa bahan kering. Sisa bahan makanan tak ada. Dah tak ada dah? Dan juga botol. Okey. Kerana kita nak buat baja kompos menggunakan botol minuman. Okey. Jadi ada dia punya langkah-langkah. Alright. Kita perlu sediakan 2 botol minuman. Okey, seperti yang ini. Alright. Kemudian kita buat lubang. Okey. Kita siap-siap buat lubang. Lubang ini apa di atas fungsinya, dan di bawah untuk pengudaraan. Okey. Kemudian kita kena ada baja. Okey, baja. Okey, sisa bahan buangan tadi dan seterusnya 7 tape. Okey, untuk kita tutup bahagian yang kita dah potong. Okey, dan daripada 2 tadi botol kita akan jadikan seperti ini. Okey. Alright, dan kita akan tutup masukkan baja. Okey, masukkan kompos dan seterusnya tutup dengan menggunakan selotip lah. Maknanya 2 botol menjadi 1, sama seperti hati jugalah. 2 hati menjadi 1. Baik, Cikgu. Okey, untuk itu kita akan mulakan dengan mungkin kita nak potong dulu. Kita buat langkah pertama. Okey, bila dah ada botol ni, kita akan potong. Okey. So botol yang pertama, okey, Ifan boleh potong. Okey, di bahagian lebih kurang 20 cm di bawah. Baik, okey. Izinkan saya, Cikgu. Okey. Yang pertama sekali sekarang ni Irfan akan potong dulu, tetapi untuk langkah-langkah berjaga-jaga untuk menggunakan gunting ni kena sentiasa berhati-hati, okey? Dapatkan pengawasan guru ataupun ibu bapa lah sebelum kita nak guna gunting sebab tajam, Cikgu kan. Kalau tak berhati-hati nanti terkena tangan luka pula. Okey. Baik, Ifan akan potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mulakan dengan bismillah. Okey, kita akan potong lebih kurang 20 cm, Cikgu. Ya, panjangnya. Okey, 20 cm lebih kurang. Sikit lagi. Okey, selesai. Okey, ini botol pertama. Botol yang kedua daripada atas ni, lebih kurang separuh lah. Separuh. Okey, baik. Yang ini pula Ifan akan potong seperti biasa. Untuk menggunakan gunting ataupun pisau kena berhati-hati, okey? Gunting dulu lebih kurang separuh botol untuk kita cantumkan menjadi 1 botol. Baik, dah selesai. Okey, pandai. Okey, jadi daripada 2 menjadi 1. Okey. Okey. Kita ambil yang panjang tu di tengah. Dan pastikan juga penutup ni kita kena buat tepuk lubang juga. Okey. Ada tujuan dia. Kejap lagi saya bagi tahu. Alright. So, kita nak mulakan untuk membuat baja. Okey, menghasilkan baja. Pertama sekali, apa yang kita kena masukkan dulu? Okey, yang pertama sekali lapisan tanah lah. Okey. Okey. Untuk lapisan tanah ni, banyak mana je kita nak masuk? Okey, lebih kurang dah tutup bahagian bawah tu. Okey. Cukuplah, nanti kita nak masukkan yang bagi Ifan akan masukkan bahan juga. kering pula. Selesai? Okey, seterusnya, kalau kita tengok dekat sini, ada sisa daun kering dan juga daun segar warna hijau kan? Raw material dan green material. Ya, tak ada sisa makanan. Kerana ini merupakan bahan buangan kering yang terdiri daripada bahan buangan brown material, bahan buangan coklat dan juga green material, bahan buangan hijau. Jadi gabungan 2 ni sebenarnya boleh dah jadi baju kompos. Jadi cikgu masukkan ini. Silakan. Ini langkah yang kita kena masukkan sahaja, tabur-taburkan di dalam botol. Ya, betul. Sampai terkeluar. Okey, cukuplah. Right. Kita ambil pula sikit. Bismillah, kita masukkan. Okey. Cukup tak, Cikgu? Ke tambah sikit lagi? Tambah sikit lagi. Tambah sikit lagi. Okey. Selesai. Okey, dan seterusnya cikgu tambah tanah lagi. Tambah macam tanah juga lagi. kita selang-selikan lah. Sama macam kek lapis juga. Okey. Sebab ada lapisannya, di mana kita mulakan dengan tanah dulu. Lepas tu brown material dan kita teruskan dengan tanah lagi. Okey. Baik, Ifan akan masukkan sedikit lagi tanah di sini. Okey. Baik, cukup juga. Okey. Dan bahan buangan hijau, green material, kita kena racik-racik dulu. Racik-racikkan dulu. Okey. Racik-racikkan daun hijau kita ni. Jangan besar sangat. Okey, agak-agak lah. Sedap mata memandang kata kan. Bagi dia kecil-kecil.
kecil je. Untuk senang dia terurai. Terurai, betul. Itu yang kita nak untuk mudahkan proses penguraian. Okey. Okey. Dan cikgu terus masukkan tanah. Masukkan tanah lagi sekali. Ini adakah lapisan terakhir, cikgu? Okey, ya. Lebih Betul. kuranglah Ini terakhir lah. lapisan terakhir untuk baju Okey, kompos kali tutupkan ini. dia. Okey, sekarang ni masa untuk Irfan masukkan pula. Baik. Okey. Terima kasih cikgu telah berganggan. Okey. Cikgu dah tahu dah, cikgu tolong Irfan dekat sebelah ni. Selesai. Okey, baiklah. Dan sekarang kita nak tutup bahagian atas ni dengan menggunakan Selotip. Okey. Baik, kita nak gunakan selotip dulu. Selotip yang digunakan ni adalah selotip berwarna hitam. Boleh. Supaya Macam-macam pelbagai selotip boleh, janji dia tertutup lah. Betul. Janji tak ada yang terkeluar dan sebagainya. Okey. Baik, sekarang ni cikgu nak lekatkan dulu bahagian botol-botol yang ada. Ada satu bahagian di sini. Dan di bawah Dan ni. di bawah ada dua. Okey. Oops, nampak nak bergurau, jatuh pula dekat sini. Okey, tak apa. Kita bagi masa sedikit kepada cikgu untuk teruskan. Maknanya akan menutupi lubang-lubang juga, cikgu Kita tutup yang sebenarnya lubang ada sebab banyak tu kita kena lagi. banyakkan lubang. Oh, okey. Okey. Baik. Okey. Kemudian di bahagian bawah ni lah. Okey, tak apa, Irfan tutup dulu kat situ. Okey. Nanti kita boleh sambung. Kita tunjuk contoh lah. Betul. Mungkin cikgu boleh siapkan cikgu punya dulu. Okey, boleh. Kita siapkan satu yang cantik untuk kita tunjukkan kepada penonton di rumah sekarang ini. Okey. Okey. Nanti Irfan punya, Irfan siapkan kejap lagi. Kita siapkan bunyi Kita siapkan cikgu. satu tu, Betul. Sebagai contoh kepada murid-murid di rumah. Okey. Sikit lagi cikgu kita nak siapkan. Okey. Okey, kita tutup terus. Tutup terus. Okey, kita tutup di bahagian bawah ini. Cantik. Okey. Okey. Sebelum kita tutup sebenarnya kita kena sembuh dengan air. Oh, sembuh dulu. Okey. Okey. So kita kena buka balik lah. Buka balik di bahagian atas Buka balik untuk kita sembuh air dulu. Okey. Nampak? sikit. Ini juga proses pembelajaran untuk kita semua kan. Jangan lupa untuk sembuh air sebelum kita tutup bahagian atas botol kita. Ini adalah untuk proses pelembapan, cikgu Okey, yes. Okey. So kita tutup Kita balik. Okey. Okeylah Dan sebenarnya nanti bila masukkan air akan keluarlah cecair dekat bawah, lubang dekat bawah tu. Oh, itu sebab tu tujuan fungsi dia. kita buat lubang dekat penutup botol tu. Okey, baik. Okey. Itu sajalah baja kompos yang menggunakan bahan kering. Bahan kering. Tapi mesti Itu ada green material dan juga brown material. Baik. Betul? Jadi mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan mengenai topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baik. Dapatan aktiviti kita pada kali ini ialah murid-murid boleh faham tentang penggunaan sisa makanan yang berlebihan tu kita boleh jadikan sebagai baja kompos. Okey, dan sekaligus dapat meningkatkan hasil tanaman kita kerana kompos ini mengandungi, sudah diketahui sebagai kandungan nutrien yang sangat banyak. Jadi dan seterusnya kita boleh menjana pendapatan dan akhirnya kita boleh kurangkanlah penggunaan bahan kimia yang memang bahaya pada kita. Memang bahaya. Jadi itulah dia sedikit sebanyak perkongsian kepada murid-murid di rumah cara untuk kita buat baja kompos sendiri dengan cepat dan mudah. Jadi macam mana cikgu kalau kita nak saksikan rancangan-rancangan seperti ini lagi? Kita ada pada setiap hari Rabu dan Khamis pada pukul 1.30 petang hanya ni di Dek TV KPM. Terima kasih cikgu kerana bersama Irfan untuk episod kali ini. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.